Baik, terima kasih sahabat kita Jojo di Perlis FM. Seterusnya kita akan bercakap berkenaan tentang melindungi pahlawan kecil anda. Dalam konteks ini kita melindungi bayi anda, terutama mereka ataupun bayi yang berusia di bawah 2 tahun ataupun di bawah 6 bulan. Jadi perkara ini penting kerana dalam usia tersebut bayi mudah terdedah kepada jangkitan, khususnya kepada jangkitan virus, dan kali ini kita berfokus pada virus syncytial respiratory RSV yang mana memberi kesan yang cukup menggusarkan kepada anak-anak kecil ini. Bersama kami pagi ini, Assalamualaikum dan juga selamat datang kepada Datuk Dr. Muhammad Iqbal Sarwar yang merupakan salah seorang pakar pediatrik dan juga neonatologi. Terima kasih Datuk kerana sedia bersama kami. Terima kasih kerana ambil saya. Okey, terima kasih. Bidang kepakaran Datuk dalam melihatkan kepada penjagaan khususnya kepada bayi di bawah usia 2 tahun dan juga bayi pramatang. Ya, kalau kita lihat bagaimanakah situasi keadaan bayi khususnya bayi pramatang ini dalam konteks penjagaan kesihatannya Datuk. Jadi bayi pramatang ni bayi yang tak cukup umur lah. Jadi bila tak cukup umur, seluruh organ bayi itu tak matang. Jadi dia perlu bantuan supportif. Sekarang masalah pernafasan, kita perlu bagi alat pernafasan untuk bantu dia bernafas dengan cara efektif. Kadang dia kecil, jadi kena masuk dalam inkubator. Kadang-kadang dia perlu ubat-ubat untuk lawan infection yang mungkin dia terdedah bila lahir awal tu. Jadi baby pramatang ni perlu rawatan rapi untuk bantu dia beralih kepada situasi yang matang. Situasi yang mana dia boleh berfungsi dengan tanpa bantuan supportif yang saya macam tadi. Dan secara kalau boleh kita bawakan perincian kepada RSV ni, Datuk Doktor ya, apa sebenarnya yang kita fahami tentang bagaimana penyakit ini boleh menjangkiti bayi? So RSV ni is a respiratory virus. Virus yang jangkit saluran pernafasan kita. Jadi sebelum era COVID, RSV, influenza, adenovirus adalah 3 virus yang kita duk risau bila kena ke anak-anak kita ni. And RSV actually is the most common, yang paling kerap kali jangkit pada anak-anak yang ada masalah pernafasan, jangkitan pernafasan. Is thought to be dalam kajian 6 daripada 10 bayi atau baby yang ada masalah pernafasan jangkitan kuman adalah disebabkan oleh RSV. So it's so common. Memang kerap kali budak kena. And dia dapat kena daripada orang yang bawa virus itu dalam badan kita. Kadang mungkin dalam situasi nursery for example. Mungkin dari segi mak ayah dia yang pergi kerja, bercampur dengan orang, crowded areas. Jadi dia ada jangkitan RSV, pasal ayah dia kuat, dah matang, dia tak terkena sangat, dia mungkin ada sesama sikit. Tapi bila ayah tu atau mak tu transfer virus tu pada anak dia yang kecil, anak kena masalah yang teruk. So daripada masalah pernafasan yang perlu oksigen for example, masalah pernafasan yang menyebabkan pernafasan cepat. Itu benda-benda yang boleh menyebabkan anak sakit kalau duduk RSV virus ni. Ya, dalam mana-mana amalan kebiasaan untuk kita melawan virus ataupun menghadapi virus ini adalah pembentukan antibodi itu sendiri. Jadi untuk dalam konteks bayi di bawah usia 2 tahun ataupun bayi pramatang ini, bagaimana pembentukan antibodi itu boleh berlaku kalau sekiranya mereka terdedah kepada virus ini dalam mungkin usia kelahiran yang awal? So RSV adalah satu virus yang quite common. Tapi kita tak ada vaksin. So for example, kalau ada influenza, kita ada vaksin yang boleh bantu anak kita bentuk antibodi untuk melawan virus itu tersebut. Dalam konteks RSV tak ada. Kan? Jadi bila tak ada vaksin, maknanya bayi kita dapat protection through natural immunity. Dia kena benda tu dulu. And suddenly natural immunity tak permanent. Dia lebih kepada sementara. Jadi maksudnya kalau bayi dia kena penyakit RSV, dia boleh kena lagi penyakit RSV tahun-tahun yang kemudiannya. Sebab itu kita sekarang ni ada ubat yang kita boleh bagi untuk bayi-bayi yang berisiko tinggi. Yang bila terkena virus RSV ni, dia kena teruk. So bayi-bayi yang berisiko tinggi ni adalah macam seperti kita katakan tadi, bayi-bayi pramatang yang mungkin imun sistem dia lemah. Bayi-bayi yang ada masalah congenital, masalah jantung yang berlubang for example. Bayi-bayi yang ada masalah paru-paru yang tak betul, mungkin penyakit chronic lung disease. Bayi-bayi yang mungkin ada masalah immunity yang serius, bayi yang ada masalah Down syndrome, bayi yang mungkin ada kanser yang tengah melalui kemoterapi. Jadi bayi-bayi itu memang high risk. Jadi bila high risk, kita paksa kadang-kadang bagi antibody kepada bayi itu secara
terus. Baik. Dan ini kita bagi prophylaxis, pencegahan antibody. Jadi ubat yang kita masih masukkan ini adalah ubat yang dinamakan monoclonal antibody. Yang kita bagi pada bayi itu, yang boleh bagi bayi itu protection secara segera tapi sementara. Tak macam vaksin. Vaksin long ambil masa tapi permanent. Pasal kita ada vaksin untuk RSV, kita ada ubat monoclonal antibody yang boleh bantu daya ketahanan bayi itu untuk melawan virus yang tengah efek bayi itu masa tu. Doktor, kalau kita boleh ambil retract sikit beberapa step ke belakang, Doktor ya. Bagaimana cara pengesanan RSV ini untuk kita lihat sama ada seseorang bayi itu ada atau tidak? RSV boleh dikesan melalui kalau kita buat ujian hingus dia. Macam kita buat ujian hingus macam swab test. Nasal swab kan? So kita ambil sampel tu dan kita hantar ke lab. Nak buat semua tu pada budak yang berhingus susahlah juga kan. Jadi kita buat benda tu bila nampak bayi tu mungkin kesan yang lebih teruk, yang perlu penjagaan yang lebih rapi. So kita boleh dapat result dalam masa half an hour, 1 hour macam tu. Simptom yang ditunjukkan oleh bayi itu? So simptom tu boleh memang very varied lah. Kita boleh dapat bayi yang mungkin bila ada RSV, apa yang dia ada hanya mungkin dari segi sesama, batuk yang biasa. Tapi benda tu boleh melarat, boleh menyebabkan bayi tu ada masalah pernafasan yang lebih serius. So RSV ini menyebabkan keradangan paru-paru. Bila paru-paru dia jadi jangkitan RSV, selalu pernafasan kita, especially selalu pernafasan yang kecil, jadi bengkak, dia berair, berhingus. Kan? Bila berhingus, selalu pernafasan jadi kecil. Jadi bayi itu terpaksa guna lebih kuasa untuk bernafas. Jadi kadang-kadang kita nampak bayi itu terpaksa work harder to breathe. Jadi ada lekuk-lekuk dekat atas dada dia, lekuk-lekuk dekat bawah dada dia, dan kadang-kadang perut dia berombak, beralun. Jadi dia akan bunyi kadang-kadang berdehid, wheezing. Jadi bila ada bayi yang macam tu, para ibu bapa kena bawa bayi itu kepada pakar perubatan untuk assessment. Kerana bayi-bayi yang macam tu perlu rawatan lanjutan. Adakah kes ni satu yang sangat lazim di Malaysia? Very common. Very common kerana saya kata tadi 6 dalam 10 bayi yang ada masalah pernafasan dekat Malaysia ni, especially zaman musim monsun ni, bulan November, peak season lah. Bayi-bayi yang selalu batuk sesama, 6 dalam 10 bayi tersebut selalunya ada jangkitan RSV. Dari segi perlindungan kepada bayi ini, sudah pasti sehingga usia 2 tahun itu bayi ini masih lagi tidak putus susu. Jadi bagaimana penyusuan ibu boleh membantu memberikan suatu perlindungan, tambahan perlindungan kepada bayi itu? Itu benda yang sangat penting. Kan? Kita memang sarankan ibu bapa kalau boleh fokus on penyusuan ibu. Bila kita menyusui bayi kita, ibu tu boleh transfer antibody secara direct kepada bayi. Kan? Dan dengan cara itu, bayi tu dapat immunity, dapat antibody daripada ibu. Macam kes influenza sekalipun. Benda-benda lah yang ibu bapa boleh buat. Satu, kena jaga kebersihan, hygiene. Kan? Macam kita dengan era COVID dulu, kita basuh tangan, pakai hand sanitizer. Kalau kita sesama, kita pakai pelitup muka. Benda yang sama. The exact same thing yang kita buat bertahun-tahun masa era COVID. Yang kita masih buat sekarang lagi. Kedua, kalau boleh kita avoid overcrowding. Kan? Orang Melayu Malaysia kita selalu pergi mama bawa anak-anak kecil-kecil kan. Kadang-kadang anak kecil kita simpan kat rumah dulu kan. Bagi dia kuat sikit baru kita nak bawa ke tempat yang crowded. Ketiga, kalau boleh smoking kan. Passive smoking ni adalah risiko yang paling tinggi untuk terkesan kepada bayi kita tu. So kalau boleh kita naklah anak ibu bapa kita stop smoking. Jangan merokok. Ini na'udzubillah min zalik.
fatality rate untuk RSV ini? So fatality itu very varied. Dia tak ada satu data untuk mengakui semua sekali. Tapi fatality can be high untuk budak-budak yang ada high risk tadi. Yang kita kata di pramatang, yang ada masalah jantung. Saya 2-3 minggu ni ada bayi terpaksa masuk kepada NICU. Yang terpaksa perlu bantuan pernafasan yang lebih rapi. Kita terpaksa take over the breathing. Pasal bayi itu punya paru-paru dah jadi terlalu basah, dah terlalu ada keradangan yang teruk. Sampai bayi itu tak perlukan bukan saja bantuan oksigen, tapi bantuan pernafasan secara langsung. Kadang-kadang bayi yang kecil-kecil ni dia boleh ada masalah apnea. Dia stop not breathing. Dia lupa nak bernafas. Jadi kalau lupa bernafas nanti muka jadi biru. Oksigen dia drop. Jadi kita terpaksa kadang-kadang ambil alih pernafasan bayi tersebut untuk jangka waktu yang hopefully pendek supaya badan ni dapat recover from infection tu. Saranan kepada ibu bapa dan penjaga barangkali pusat asuhan juga, Datuk Doktor, apa lagi yang boleh dilakukan untuk mengurangkan kebarangkalian infection ini? Seperti saya kata tadi, fokus on hygiene. Hygiene itu penting kan. Kalau ada pusat asuhan, make sure kalau ada bayi-bayi yang tak sihat kita diasingkan. Jangan masuk sekali dalam nursery itu. Lagi satu, kalau boleh saya nak sarankan ibu bapa untuk mempertingkatkan kefahaman dan ilmu dia dalam masalah RSV ni. Kadang-kadang banyak parent yang tak tahu masalah bronchiolitis. Tak tahu yang RSV ni adalah satu jenis virus yang boleh menyebabkan anak dia tu sakit teruk. Kan? And dalam internet kadang-kadang ada banyak fakta-fakta yang tak betul. So kita cari fakta-fakta yang betul. Mungkin daripada website Kementerian Kesihatan sendiri ataupun dalam saya boleh rujuk kepada website MySihatPal yang boleh ada fokus secara terperinci kepada masalah RSV. MySihatPal. Ya, Datuk, bidang kepakaran Datuk dalam bayi pramatang. Jadi untuk ibu bapa ingin mengetahui bagaimana penjagaan kepada bayi pramatang ini sehingga usia berapa penjagaan ataupun extra care itu perlu dilakukan dan apakah cara penjagaan itu berbeza dengan bayi mungkin dalam sehingga usia 2 tahun? Datuk? Berbeza sikit, especially masa awal-awal tu kan. And bayi pramatang ni tak semua sama kan. Kita ada kategori extreme premature baby. Extreme premature baby ni bayi-bayi yang lahir 25 minggu ke bawah. Saya jaga bayi sekecil 400 gram yang boleh fit in the hand of my palm. 400 gram. Yang sekarang ni 2 tahun lompat-lompat kat kita. Dari bayi tu obviously perlu bantuan yang lebih terperinci dari segi pernafasan dia, dari jantung dia, infection dia. And kadang-kadang bayi-bayi yang kecil-kecil macam ni yang 23 minggu, 24 minggu ni kadang-kadang ada masalah long term health problem. For example, ada bayi yang mungkin masa lahir tu ada pendarahan otak. Kan, IVH, intraventricular hemorrhage, yang unfortunately kadang-kadang ada juga bayi-bayi yang pramatang ni ada masalah kecacatan badan anggota yang dinamakan cerebral palsy. Jadi bayi-bayi macam tu perlu rawatan yang long term lah, fisioterapi, pemakanan, healthcare. So kadang-kadang bayi tu perlu support sampai dia dewasa, kan? Bila Datuk sebut tentang bayi yang muat dalam tangan doktor dah besar, dah melompat-lompat tu Datuk ya. Bagaimana kekuatan mental untuk ibu bapa dan keluarga juga, support sistem itu sangat penting untuk memastikan dapat melalui pembesaran yang normal dan macam Datuk cakap dah jadi aktif daripada. Seperti saya katakan, berat bata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Kan? Jadi I always say kat patient saya diberi amanah untuk jaga anak awak. Tapi amanah tu saya akan cuba jaga dengan cara terperinci sebagai anak saya sendiri. Tapi emosi tu pada parents tu memang up and down. I think the best way nak describe emosi dia orang ni, dia kata kadang-kadang dia kata macam roller coaster. Ada hari dia happy, ada hari dia down sangat. Sebab tu very important budak bayi pramatang ni diberi
lebih coverage lah. Kadang parents perkhidmatan ni macam tak di-highlightkan sangat dalam media. And one of the things yang kita ada sekarang ni, yang kita dah tubuhkan adalah Badan Suportif Bayi Perkhidmatan Malaysia. Kalau ada parents yang ada bayi perkhidmatan, cuba Google Badan Sokongan Ibu Bapa Bayi Perkhidmatan Malaysia. Sekarang ni kita dah ada lebih kurang 25,000 supporters and members. And parent-parent inilah yang sebenarnya bagi support kepada parent baru yang dapat bayi perkhidmatan. So it's peer support, kan? For me, it's the best support. Kerana bila saya bagi tahu dia orang pun tak sama dengan fellow parent yang dah melalui benda tu daripada awal sampai akhir. So the best support that they can get, not only from us, from doctors, from nurses, but from fellow parents. Okey, terima kasih Datuk Doktor kerana bersama dengan kami. Kesedaran berkenaan tentang syncytial respiratory ataupun RSV virus ini cukup menggusarkan, tetapi boleh dirawat dan juga boleh diatasi kalau sekiranya ibu bapa bersedia dari segi fizikal dan juga mental untuk menyediakan anak-anak anda, khususnya kepada bayi pramatang, dalam aspek penjagaan extra care untuk bayi anda. Terima kasih Datuk Doktor kerana bersama dengan kami. Itu Datuk Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Sarwar, pakar pediatrik dan neonatologi bersama dengan kami pada pagi ini. Kita nak ke suatu package yang kita nak kongsikan hari ini. Jiwa Koperasi laporannya bersama Siti Nurusna Bukhari. Silakan.